Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua murid-murid 4 Arif. Okey, selamat datang ke Google Meet, kelas Google Meet kali keempat untuk tahun ni bilangan keempat 2021. Cikgu harap tak lama kita boleh datang ke sekolah Harap-haraplah sebab dah PKPP kan. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti di kelas. Okey. Sebelum cikgu ni, cikgu ingat, nak tanya balik. Ingat lagi tak? Nombor genap, nombor ganjil. Ingat. Okey, beritahu cikgu nombor genap. Nombor genap. 1, Ifar, 3, Ifar 2, 4, 6. Okey, nombor ganjil. 1, 3, 5, 2, 9. Okay, very good, very good. Ada siapa yang dah lupa, tolong ingat. Benda ni kamu akan hafal ke cikgu untuk diri kamu untuk memudahkan kamu jawab soalan nanti. Okay, sekarang kita pergi ke unit yang sama, unit 1. Tapi kemahiran baru, tak baru juga sebenarnya sebab sebenarnya kamu dah belajar pun benda ni daripada tahun 1. Kita ulang balik dengan nombor yang lebih besar, nilai tempat yang lebih besar. Okey, tolong fokus. Cikgu harap tak ada yang berchat dalam chat tu ruangan chat tu Fokus, dengar, fahamkan betul-betul sebab semua ni nanti kamu kena buat dalam MT2. Untuk makluman semua, semalam 20 orang murid, cikgu dah masukkan amalan baik. Dah bagi bonus, masukkan asisten sasiah diri Alistin murid, SSDM. Cikgu dah masukkan amalan baik untuk kamu yang dah hantar MT1 on time masa tu. Okay, kumpullah banyak-banyak. Mana tahu nanti ada anugerah untuk murid cemerlang ke murid sasiah baik ke kumpullah banyak-banyak. Hari ni pun kalau kamu yang masuk Google Meet ni pun cikgu akan bagi bonus nanti. Masukkan dalam amalan baik sebab bertanggungjawab murid yang cemerlang masuk kelas. Very good. Okey, sekarang kita tengok pembundaran SP1.41. Apa itu SP1.41? Burung tu terbang ke mana tu? Di rumah siapa? Okey, standard kandungan 1.4 pembundaran. Cikgu telah sebut daripada tadi tentang pembundaran, tentang bundar, bulat kan. Bundar tu maksudnya bulat kan. Okey, standard pembelajaran. Okey, 1.41 membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu terdekat. Okey, penting kamu kena tahu dekat sini puluh ribu. Kamu kena tahu masa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Kena ingat balik semua-semua tu. Semua cikgu dah ajar kamu dah imbas balik. Daripada minggu pertama lagi cikgu dah terangkan Okey, sekarang kita teruskan. Okey, sebelum kita pergi ke soalan-soalan, cikgu nak ingatkan kamu. Ada 2 kumpulan angka. Cikgu rasa tahu mungkin cikgu-cikgu sebelum ni dah ni tolong mute mic sebab berdengung nanti cikgu tak dengar sekarang Okey, ada 2 kumpulan angka yang kamu kena ingat. Ni tak perlu hafal sebab ni senang sangat, basic. Cikgu rasa ada cikgu-cikgu mat kamu yang telah terangkan pada kamu sebelum ni iaitu kumpulan angka kecil, kumpulan angka besar. Okey, pernah dengar tak angka kecil, angka besar ni? Tak. Tak? Okey, kamu nak empat tak pernah dengar. Okey, tak apa. Kalau tak pernah dengar, kali hari ni dengar. Okey, untuk kumpulan angka kecil ada 5 digit. Ada 5 digit, ada 5 angka. Iaitu sifar. 1, 2, 3, 4. 5 digit ni, 5 angka ni berada dalam kumpulan angka kecil. Dan satu lagi kumpulan angka ialah kumpulan angka besar, giant Okey, itu 5, 6, 7, 8, 9. 5, dia adil. Dua-dua sama banyak. Kecil mula pada sifar. Ingat cikgu nak kamu sebut sifar, bukan kosong sifar. Sifar 1, 2, 3, 4. Kumpulan angka besar 5, 6, 7, 8, 9. Ni tolong ingat. Macam mana sebab nanti kita akan gunakan dalam pembundaran ini. Okey, lepas tu satu lagi yang kamu kena ingat. Untuk kumpulan angka kecil kamu kena ingat tambah sifar. Tambah sifar. Ingat, kecil tambah sifar. Kalau kumpulan angka besar tambah 1. Ini kena ingat. Ini sebenarnya asas, patut kamu dah tahu daripada masa tahun 1 lagi Tambah sifar untuk kumpulan kecil, tambah 1 untuk kumpulan besar. Macam ni lah kalau nak ingat waktu periksa tak tahu cikgu bagi contoh. Katakan cikgu Yati orang besar.
orang dewasa. Cikgu Yati kalau makan satu pinggan nasi tak cukup. Cikgu Yati akan tambah satu pinggan. Tapi sebenarnya tak bohong. Cikgu Yati tak makan banyak walaupun pada cikgu besar Tanyalah anak cikgu. Cikgu paling malas nak makan sebenarnya. Okey. Tapi kalau kumpulan kecil, katakan contoh baby, adik-adik kamu yang kecil, yang comel-comel tu, nak makan satu pinggan nasi pun susah nak habiskan. Jadi kita tak tambah nasi, tak tambahkan nasi untuk diorang. Tapi kena adil, cikgu tambah sifar supaya tak jealous nanti kan adik-adik waktu menangis. Itu situasi contoh. Cikgu bagi awak supaya awak rasa peksa kalau tak ingat, tak tambah satu ke tambah sifar, kamu ingat balik apa benda cikgu cakap ni. Tapi yang penting nak senang, hafal kumpulan angka kecil, sifar 1, 2, 3, 4 tambah sifar. Kumpulan angka besar 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1. Ni kena ingat, mesti hafal. Akan kamu guna sampai dah sekolah menengah, sampai masuk U pun nanti. Ya. Okey, kita teruskan. Kita tengok syarta alif pula. Apa step-step nak buat bundar? Cikgu terangkan syarta alif ni, tak faham tak apa, nanti kita buat latihan, kamu akan nampak apa yang cikgu maksudkan ni. Jadi nanti kamu boleh rujuk balik video ni Okey, gariskan digit yang hendak dibundar. Tu langkah 1, gariskan digit yang hendak dibundar. Selalunya kalau dalam soalan, dia akan nyatakan, bundarkan kepada ratus yang terdekat. Jadi langkah 1, gariskan digit di rumah ratus. Tu contoh. Nak nampak sekarang tak apa, kejap lagi kamu akan faham. Kamu akan tengok contoh dan kamu akan faham. Okay, selepas tu, langkah seterusnya, bulatkan digit di sebelah kanan. Bila dah garis, bulatkan kanan. Satu je bulat, tak payah banyak-banyak. Satu je. Kenapa nak bulat? Sebab kita nak tentukan digit yang bulat tu dari bulan mana. Kecil ke besar? Kalau kecil, tambah apa tadi? Sifar. Tambah sifar. Kalau digit yang dibulatkan tu besar, kita tambah 1. Okey, lepas tu kamu kena ingat juga digit yang bergaris saja akan berubah. Kalau tambah 1 dia akan bertambah kan, dia akan berubah angka. Tapi jika tiada tambah sifar dia akan kekal. Apa yang cikgu sebut ni ialah step by stepnya. Ya, ni ialah teori. Tak apa, tak faham tak apa. Nanti kamu tengok contoh Seterusnya, satu lagi, digit di sebelah kiri yang kamu garis tadi akan kekal kecuali ada pengumpulan semula. Ya, tetapi digit di sebelah kanan mesti bertukar jadi sifar. Kalau ada 5 digit dekat sebelah kanan, 5 tu jadi sifar. Sebab bundar maksudnya bulat. Nak bulatkan nombor tu. Ya, macam pipi cikgu yang bulat. Okey, kita teruskan. Okey, hari ni tugas kamu buku teks uji diri muka surat 17. Ingat ke tak buku teks? Cikgu harap kamu ingat ni buku teks. Mana cikgu punya ni? Okey ni buku teks. Okey, muka surat 17. Sekarang tak payah buka, sekarang kamu tengok slide cikgu. Cikgu tengok penerangan cikgu. Nanti kamu boleh rujuk balik rakaman ataupun video ni Okey. Tolong mute mic sebab bunyi bising Saya cikgu. Okey, ni soalan ni daripada buku teks kamu. Cikgu tarik semula dan cikgu nak terangkan macam mana nak buat. Ya. Okey, contoh soalan 1, muka surat 17 tadi cikgu cakap. Okey, pilih jawapan yang betul. Okey, dia beri soalan. Okey, ada 3 nombor di sini. Bundarkan kepada ribu terdekat menjadi 69,000. Dia tanya antara 3 ni, masa tu jawapan yang betul. Kalau betul kamu gariskan ataupun kamu bulatkan nanti. Okay, jom kita tengok macam mana nak buat. Cikgu nak kamu tunjuk jalan kerja Lepas salin soalan 1A ni, bawah dia cikgu nak kamu buat jalan kerja. Ini jalan kerja dia. Tengok contoh, ikut contoh cikgu. Tolong buat kerja kemas-kemas, cantik-cantik sebab kamu kena biasakan. Sebab bila pentaksiran bertulis, tulisan tu penting. Dalam peperiksaan UPSR, tulisan yang kemas dia akan membuat pemeriksa tu rasa sayang kat kamu. Dia akan cuba sedaya upaya dapatkan markah. Dia akan tengok semaksimum boleh dapat markah untuk kamu. Sebab tu cikgu suruh tulisan kemas tu penting. Biasakan bertamat. Walaupun kata UPSR dah tamat, tapi mungkin ada ujian lain kita tak tahu jadi kamu tolong practice. Tulis cantik-cantik, kemas benar. Okey, teruskan.
Cikgu. Siapa yang on mic tu? Ha, Cikgu. ya. Dengung lah. Dengung Itulah. tak dengar. Sebab tu saya kata tolong Haris, mute. Haris. Haris. Haris tolong mute macam tenang gua. Ha. Cikgu, tahu kan cikgu. Tolong tolong mute tolong hormat kawan-kawan yang nak belajar. Sekejap Kat saya cikgu, bukan saya. Sekejap. Adik. Adik pergi masuk bilik kakak. Bising ah. Sekejap Okey. Okey, kita sambung Okey. Ada 3 nombor dibundarkan pada ribu terdekat. Kena buat step by step. Okey, kita tengok 1A. Ni cara nak kamu buat cikgu nak kamu buat macam ni Buat 1A, buat garis tepi tu saya tarik macam biasa. Okey, ambil nombor yang pertama. Macam mana sebut ni? Ingat tak sebut nombor ni? 68,709. 68,709. Okey, bila sambil okey bagus. Bila sambil buat mesti biasakan sebut nombor-nombor tu. Bila tulis sambil tulis sebut. Kalau mak awak bising, cikgu rasa tak bising kot. Mesti mak awak suka awak belajar kan. Okey, kamu sambil tulis angka sebut nombor tu. Sebab semua tu akan beri manfaat kepada kamu Okey, lepas tu dia kata soalan minta bundarkan kepada ribu terdekat. Okey, tadi ingat tak carta alih yang banyak step by step tu? Okey, langkah pertama. Dengar Langkah pertama gariskan rumah digit yang dia minta, ribu. Jadi kita tengok rumah ribu. Ni rumah apa ni? Sifar ni sa. Puluh, ratus, ribu. Jadi gariskan rumah ribu. Okey, lepas tu kita bulatkan langkah kedua, bulatkan kanan. Kanan ialah 7 ke 6? 7. Bulatkan 7. Okey, lepas tu dah bulat buat apa? Bukan saja bulat Bukan saja-saja kita check, kita tengok dia. Awak ni kumpulan kecil ke kumpulan besar? 7, kumpulan kecil ke besar? Tak ingat? Besar. Bagus. Kalau besar buat apa? Apa dia tak ingat lagi? Tambah 1. Very good. Tambah 1. Tambah 1. Kita dah check dia nombor besar. Kena bagi dia makan lebih. Tambah 1. Tambah 1 di mana? Ni yang selalu murid-murid silap. Tengok betul-betul Tambah 1 di yang kau gariskan. Tolong mute please. Kan cikgu dia ada singa ni. Okey, tambah 1 dekat atas. Nampak ni? Buat macam ni. Jangan kadang-kadang kita baru nak belajar buat ikut step by step. Kalau kamu dah betul-betul mahir, dah betul-betul terror, dah betul confirm jawapan betul, boleh terus bagi jawapan. Sekarang kamu baru tahun 4, cikgu nak kamu buat step by step, langkah demi langkah. Tunjuk jalan kerja. Sebab jalan kerja tu penting. Kadang-kadang kalau bila peksa, terutama kertas tua, jawapan kamu salah. Tapi kalau cikgu tu kesian dengan kamu, dia tengok ada jalan kerja betul, dia akan bagi kamu markah. Jadi tolong pastikan buat jalan kerja. Ni kira jalan kerja lah ni. Ada garis, ada bulat, ada tambah 1 semua ni jalan kerja. Boleh dapat markah untuk paper 2. Okey, sekarang. Tadi cikgu kata nombor ataupun angka, angka digit di sebelah kiri yang bergaris ni kekal kecuali ada pengumpulan semula. Pengumpulan semula maksud dia sini dah 9 tambah 1 = 10, kumpul kat sini lah kan. Sekarang tak ada. Sekarang 6 ni kekal. Okey, lepas tu digit yang bergaris ni dia yang berubah. Dia berubah. Kalau tambah 1 dia jadi berapa ni? 9. 8 tambah 1 9. Lepas tu digit dekat sebelah kanan yang bergaris ni semua ni mesti ditukarkan jadi sifar. Sifar. Jadi sama dengan ni jawapan dia. Boleh faham tak setakat ni? Faham. Okey, kita tengok contoh kedua. Sama daripada soalan 1A lagi Kita jangan yakin sangat satu soalan ni satu jawapan Kita tengok, kita kena check satu-satu sebab kadang-kadang dalam satu soalan ni ada 2-3 jawapan. Jadi kita kena check. Jangan komputer kata, okey ni soalan ni satu je, dah ada jumpa jawapan, dah stop. Kan nanti kalau sini ada 2 markah, kamu cuma dapat 1. Sekarang kita tengok soal nombor yang kedua diberi, iaitu 68,565. Langkah 1. Apa dia? Dia nak ribu dia nak bundarkan pada ribu. Jadi langkah 1 kita tengok masa tu rumah ribu. 10, ratus, ribu. Ni ribu. Jadi kita gariskan ribu. Kita langkah kedua, kita bulatkan kanan. Bulatkan kanan. Lepas tu check. Langkah ketiga check. Kecil ke besar 5 ni?
Kecil ke besar? Besar. Ha? Besar. Besar. Okay, so, kalau besar, kita kena ingat apa tadi? Kalau besar, tambah 1. Tambah 1 mana? Di garis, di yang ke yang bergaris. Ke atas dia. Ya. Okey, jadi sama dengan 69,000. Nah, nampak tak? Ini pun jawapan dia 69,000. Ni pun jawapan ada 2 jawapan. Sebab tu cikgu kata jangan overconfident. Kena hati-hati. Nampak mudah. Jangan anggap satu soalan tu satu jawapan ya. Sebab sekarang kawal kamu tahap 2. Ya, dah tahun 4. Okey, sekarang kita cek satu lagi. Yang ketiga. Ya, kita ambil soalan, kita tulis 1 angka 1 kotak. Ingat, selalu cikgu sebut 1 angka 1 kotak. Okey. Dia kata bundar kepada 1000, nak 1000. So 10, ratus, 1000. So mula-mula langkah 1. Ingat, langkah 1 garis rumah yang diminta. 1000, kita garis kat 1000. Okey, lepas tu langkah 2, kita bulatkan. Kanan, 1 je. Walaupun ada 3 digit kat sini, tak payah semua. Kita tengok 1 je. Lepas tu kita check. Langkah ketiga, kita check. Kecil ke besar ni? 4 kecil tak? Kecil nak buat apa? Letak sifar kat belakang. Tambah sifar dekat yang digariskan sebab kita kena adil, bagi je tambah sifar. Sebenarnya tambah sifar tu tak ada tambah apa-apa pun, tapi kita bagi je. Kita nak tahu konsep dia. Tambah sifar. Okay, sekarang yang di sebelah kiri ni tekan 8 tambah sifar 8. Semua yang digit dekat sebelah kanan ni yang bergaris ni akan bertukar jadi sifar. Ini jawapan ke? 69,000 dia nak, yang ni 68,000. Jawapan ke? Tak. Jadi kamu gariskan jawapan. Dah buat jalan kerja, nanti dalam buku tulis MT2 mesti buat jalan kerja ni Okey, lepas tu baru kamu gariskan ataupun bulatkan jawapan dia. Okey, faham tak setakat ni? Boleh bundar tak? Boleh. Okey, bagus. Kalau yang masih tak boleh, kita tengok lagi. Ada banyak dalam video ni. Okey, boleh. Okey, boleh mute balik. Okey, tengok soalan B. Okey, ada 3 nombor juga dibundarkan kepada puluh ribu. Kali ni pada puluh ribu dan jawapan dia nak tahu. Yang nak yang ni je, 80,000. So kita tengok soalan 1B. Ambil nombor yang pertama, tulis. Lepas tu kita check. Kita mula buat langkah 1. Kita nak puluh ribu. So kita tengok masa tu puluh ribu ni. 10, ratus, 1000, puluh ribu. So langkah 1 garis rumah puluh ribu. Okey, lepas tu bulatkan kanan. Check, kecil ke besar? Lepas tu? Kecil. Kecil tambah sifar. Tambah sifar. 7 tambah sifar, 7. Lepas tu semua nombor, semua digit, bukan nombor semua digit di sebelah kanan ni akan jadi sifar. Jadi jawapan dia 70,000. Ni jawapan ke? Bukan, sebab dia nak yang 80,000. So kita check pula yang kedua. Okey. Sebut nombor ni. Ramai-ramai. 1, 2, mula. 76,000. Okey, 76,092. 902. 76,092. Okey, sekarang minta cikgu. Langkah 1 dia nak bundar pada puluh ribu. So langkah 1 apa nak buat? Apa langkah 1? Langkah 1 nak buat apa ni? Gariskan nombor 7. Bagus. Sekarang cikgu tanya kenapa tak garis yang 9, kenapa nak 7? Kenapa garis 7, kenapa tak garis 2 ke 6 ke sifar? Kenapa? Sebab soalan dia tak puluh ribu. Jadi tak payah banyak fikir. Dia nak 10,000, garis 10,000. So kita garis 10,000. Lepas tu langkah kedua buat apa? Bulatkan nombor. Bulatkan nombor mana? Sebelah kanan. Jiran dia. Nombor 6. Sebelah. Tengok jiran dia 6. Bulat. Okey, lepas bulat saja dia bulat. Gariskan yang sebelah dia. Dekat 7 tu. Letak 1 kosong. Bagus. 6 ni kecil ke besar? Besar kan? Besar tambah 1. Kita bagi extra coklat kat dia. 7 tambah 1, 8. Belakang ni
sebelah kanan semua ni mesti jadi sifar. Sebab ingat bundar maksud dia mesti bulatkan nombor tu. Sama dengan 80,000. Okey, ni jawapan ke? Okey, ni jawapan. Nombor ni jawapan. Kita cek satu lagi nombor. Okey. 85,520. Gariskan puluh ribu. Langkah kedua bulat. Kita cek. Kecil ke besar? 5 ni selalu ramai silap Pastikan 5 ni adalah kumpulan besar. Sebab kita mula daripada sifar. Besar. Untuk kecil besar tambah satu ke sifar? Tambah 1. Kamu dah faham cikgu nampak kamu dah faham. Tambah 1. Lepas tambah 1, 9 yang belakang ni terus semua tukarkan jadi sifar. 60,000. Jawapan ke? Tak kan? Dia nak 80,000. Yang 80,000 yang tengah satu je kali ni. Jawapan untuk B 1. Jadi gariskan. Ingat gariskan jawapan tu bunyi apa kat tu? Ini apa cikgu? Entahlah. Okey lah, kita teruskan. Tak apa, nanti cikgu akan uploadkan video yang tanpa suara siapa-siapa dalam YouTube cikgu. Nanti kamu tengok je lah sana Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan kedua. Ni semua soalan ni cikgu ambil pada buku teks muka surat 17. Dan semua ni kamu kena buat dalam MT2. Bundarkan RM83,609. Kita sebut dia RM83,609. Bukan RM83,609. Bukan Kamu kena tahu cara sebut nombor Ni RM ni adalah simbol untuk mata wang. Cara sebut RM83,609. Dia nak bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, so soalan ni senang, direct. Ambil nombor yang diberi, bundarkan kepada puluh ribu. So langkah 1 kita cari masa 10,000 ni. 10, 100, 1000, 10,000, 80,000. So langkah 1 garis rumah yang dia nak. Langkah 2 bulatkan kanan. Langkah ketiga cek kecil ke besar? Kecil. Kecil kita tambah sifar. 8 tambah sifar 8. Yang belakang terus jadi sifar. Jadi jawapan dia untuk nombor 2 ni, ingat mesti tulis unit. Dia kalau soalan tu ada unit, mesti tulis unit. RM80,000. M, cikgu nak ingatkan mesti tajam. Huruf besar RM ni mesti huruf besar, tajam dan jangan sesekali tulis M McDonald. Nanti salah markah, tak ada markah. Cikgu potong markah nanti. Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey, bundarkan nombor yang Bukan MT2 ya cikgu. yes, buku MT2. Semuanya dalam buku MT2. Okey, salin soalan jangan tak salin soalan. Okey, sekarang 3, bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat, ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. Ni kena hati-hati sebab soalan latihan sebelum ni MT1 ada soalan tu dia minta tertib menaik, tertib menurun. Ada yang cuma bagi tertib menaik. Tertib menurun dia tak bagi. Kalau periksa kamu buat macam tu, kamu cuma dapat 1 markah, tak dapat markah penuh. Kalau latihan nanti kamu buat pembetulan yang tak buat dua-dua yang diminta. Okey, sekarang kita tengok sebab tu penting bila baca soalan cikgu nak kamu gariskan. Cikgu benarkan murid-murid cikgu Yati guna highlighter tapi hanya warna kuning. Sebab apa warna kuning? Sebab kuning kita nampak. Kuning pun dia tak comot. Kalau pink ke biru ke nanti gelap. Kamu boleh guna highlighter untuk gariskan kata kunci ke, kalau katamu tak nak garisan kan, buat garisan kan, kamu boleh guna. Cikgu benarkan. Untuk matematik subjek lain jangan nanti cikgu kamu marah. Okey, bundarkan nombor highlighter. Tahu kan highlighter? Tahu, kakak saya ada. Tak tahu. Warna apa? Warna apa? Cikgu. Cikgu nak kuning sahaja. Bukan cikgu suka kuning, cikgu suka merah. Tapi cikgu untuk latihan, cikgu nak kamu guna highlighter kuning sahaja. Okey. Teruskan. Ingat soalan ni ada 3 sub. Apa itu highlighter? 3 sub soalan. Highlighter apa? Kak Ezra tanya. Okey. Ni. Apa itu Okey, nampak highlighter muka cikgu tak? Nampak muka cikgu tak?
Mana ni cikgu? Okey. Nanti cikgu tunjukkan, kemudian kita belajar dulu. Nanti cikgu tunjukkan semula Okey, kita tengok A. Kita tengok A. Kita ambil A, 3A. Kita tengok soalan yang diberi, kita ambil. Satu yang cikgu nak ingatkan. Salin soalan, jangan silap salin angka tu. Latihan sebelum ni ada yang silap salin. Kalau periksa, walaupun kamu jawab betul, tapi soalan salah, tak ada markah. Okey? Kena ingat tu. Kalau latihan tak apalah, cikgu boleh bagi je betul. Tapi periksa penting. Soalan salah, jawapan awak betul pun, cikgu tak akan bagi markah. Sebab kami ada skema jawapan. Okey. Okay, sekarang, satu, kamu kena cari ratus terdekat. So, tulis ratus terdekat. Ambil nombor tu, tulis. Satu digit, satu kotak. Banyak kali cikgu sebut. Tolong tulis satu digit, satu kotak. Okey, sekarang bunda pada ratus terdekat. Langkah satu, garis rumah ratus. Dia nak ratus, kita garis ratus. Lepas tu langkah dua, bulatkan kanan. 7, lepas tu langkah 3, cek kecil ke besar? 7 ni besar. Besar tambah 1. Tambah 1 dekat yang digariskan. Jangan salah tempat tolong ikut apa yang cikgu ajar. Kalau ikut apa yang cikgu tunjuk, mesti kamu dapat betul Okey, sekarang kita dah boleh buat. 14 di depan ni, nombor yang di sebelah kiri yang bergaris ni akan kekal. Yang di garis ni, dia akan berubah sama ada kekal ataupun bertambah. Kalau tambah 1 jadi 3. Dan nombor, bukan nombor digit di sebelah kanan akan bertukar jadi sifar. Jadi jawapannya sama dengan 14,300. Sekali lagi. 2 tambah 1 jadi 3. 14 di depan itu sebelah kiri. Digit 2 yang bergaris kekal. Okey, 7, 8 ni dah hilang. Dia jadi sifar-sifar. Yang sebelah kanan yang bergaris mesti bertukar jadi sifar-sifar. Okey, cikgu terangkan panjang lebar sebab cikgu nak kamu betul-betul skor pembundaran. Sebab ni soalan ni memang ada paper 1 ke paper 2 ada. Ni soalan membantu untuk dapatkan markah. Jadi cikgu sebab tu cikgu ulang banyak-banyak kali. Kalau tahun depan awak masih belajar dengan cikgu takkan terang terperinci lagi sebab cikgu fikir ni baru tahun 4, baru pengenalan. Cikgu terang step by step. So kamu dengar Okey, lepas tu tengok. Kehendak soalan yang kedua dia nak 1000 terdekat. So ambil soalan yang sama A, tulis. Okey, sekarang nak 1000. So langkah 1 cari 1000. Mana 1000? Gariskan. Lepas tu bulatkan kanan. 2, lepas tu cek. Besar ke kecil? Kecil. Okey, kecil tambah sifar. Tambah sifar dekat ni banyak kali cikgu tekankan di sini. Kamu tambah di atas digit yang bergaris. Sebab tu tolong ikut apa cikgu ajar Jangan silap. Okey, sama dengan 14,000. Okey, 1 ni dekat sebelah kiri kekal. Sebelah kanan jadi sifar. Cikgu harap kamu dah nampak Okey, puluh ribu terdekat. Okey, sama juga nombor yang sama. Masih lagi soalan A, 3A. So, kamu salin, tulis satu angka, satu kotak, satu petak. Lepas tu cari puluh ribu. Mana puluh ribu ni? Dia nak puluh ribu so kita cari. Kita gariskan. Langkah 1 gariskan puluh ribu. Rumah yang dia minta bundarkan. Ni, puluh ribu. Okey, lepas tu langkah 2 bulatkan kanan. Lepas tu langkah 3 cek. Kecil ke besar? Kecil tambah sifar. Okey, 1 tambah sifar 1. Jawapan dia 10,000. Okey, kamu faham nanti bila buat dalam MT2 salin soalan ni, arahan dia ni, lepas tu 3A. 3A. Okey, buat ni, ratus terdekat, gariskan. Kalau tak nak garis, nak highlight pun tak apa. Lepas tu yang lain kena pensel jangan semua highlight Yang cikgu benarkan highlight je highlight. Okey, lepas tu buat ni. Buat jalan garis, tunjuk bulat, tunjuk tambah 1 ke tambah sifar ni. Langkah 1 baris, baru buat 1000 terdekat. Ni pun langkah 1 baris, baru tulis nombor. Supaya kamu ada ruang untuk tulis tambah sifar ke tambah 1. Dah siap, gariskan jawapan. Langkah 1 baris, buat pula kehendak soalan yang ketiga iaitu 10,000 terdekat.
Lepas tu langkah satu baris baru tulis nombor dan buat jalan kerja, tulis jawapan, gariskan. Yang boleh highlight di sini hanya ratus terdekat, ribu terdekat, puluh ribu terdekat. Ya, dekat jalan kerja. Faham? Cikgu terang step by step, one by one. Okay, sekarang tengok B. B, soalan yang sama. Ya, bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat, ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. Sama juga macam tadi, tapi sekarang kita buat B. Ya, 3B, 46,195. Okey. So, kita buat ratus terdekat. Tetap samaan. Okey, ratus Mana terdekat. bunyinya good. Okay. Soal siapa tu? So ketat sama Alina. Simbol ni kita panggil dia sebagai Siapa yang belajar lain tu pula tu? Okey, confuse cikgu. Okey, 3B kita salin tulis apa yang dia nak. Ratus terdekat ni sub dia di bawah dia 3B tu ada 3 kamu kena buat. Kena ingat semua tu ada markah kalau periksa Ratus terdekat. Ada yang tanya cikgu, boleh tak saya buat 10,000 terdekat dulu? Suka hati awak lah. Tapi kita lebih elok ikut urutan. Ya. Ratus terdekat, ambil nombor, tulis. Lepas tu cek. Okey, kita boleh buat. Langkah 1. Gariskan rumah yang dia nak iaitu rumah ratus. 1. Langkah 2. Bulatkan kanan. Cek. Langkah 3 cek. Kecil ke besar? Okey, besar. So, langkah keempat. Tambahlah, kalau besar tambah 1. Okey, digit di sebelah kiri kekal 46. 1 tambah 1, 2. Digit di sebelah kanan sifar-sifar. Okey, lepas tu langkah 1 baris tulis ribu terdekat. Langkah 1 baris lagi baru tulis nombor. Ya, nombor yang sama untuk B. Ya. Okey, sekarang dia nak ribu terdekat. So langkah 1. Langkah 1 cari ribu. Ribu mana ribu? 6. Garis 6. Okey, lepas tu bulatkan 1. 1 kita cek. Kecil ke besar? Kecil. Kecil tambah sifar. Okey, lepas tu yang sebelah kiri, digit sebelah kiri yang bergaris kekal. Ya. 6 tambah sifar 6. Digit di sebelah kanan yang bergaris semua jadi sifar. Okey, lepas tu langkah 1. 10,000 terdekat. Langkah 1 dulu baru tulis nombor sebab nanti kamu nak tunjuk jalan kerja kan tak ada ruang pula kan. Kan macam semut pula. Okey, sekarang dia nak 10,000. So langkah 1 10,000. Cari, tengok betul-betul. Penting untuk kamu tahu nilai tempat 10,000 ni 4. So langkah 2 bulat kanan. 1 je, tak payah semua-semua ni kita cek, tak payah. 1 ni cukup. 6, kecil ke besar? Sekarang dia ialah besar. Kumpulan angka besar. So tambah 1. 4 tambah 1, 5. Sama dengan 50,000. Okey. 3B pun sama. Dia nak kena ada sub-sub ni. Sub tu maksud dia dengan bahagian-bahagian kecil. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3C. Bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat, ribu terdekat dan puluh ribu terdekat. Sama je soalan, cuma sekarang nombor yang berbeza iaitu 3C 62,045. Cikgu kata tadi sambil buat sambil sebut nombor 62,045. Yang pertama ratus terdekat. Tulis nombor. Okey, ratus. So langkah pertama garis rumah ratus. Lepas tu kedua bulatkan kanannya. Cek. Kecil besar. Kecil tambah sifar. Sama dengan 62,000. Okey, lepas tu teruskan dengan kehendak soalan seterusnya iaitu dia nak ribu terdekat. So tulis ribu terdekat. Nombor yang sama tulis mula, cek. Okey, langkah 1 ribu, cari ribu. Tengok betul-betul, jangan salah Ribu bulatkan kanan, kecil ke besar, kecil tambah sifar. Kalau kamu dah terror, tak nak tunjuk pun tak apa. Tapi pastikan jawapan betul. Kalau tak cikgu mengamuk nanti dalam kelas. Okey 62,000. Okey, seterusnya 10,000 terdekat. Okey, sama juga. Cari 10,000. Gariskan, lepas tu bulatkan kanan, cek kecil ke besar, kecil tambah sifar sama dengan 60,000. Nampak semua digit yang berada di sebelah kanan akan bertukar jadi sifar. Ya.
Okey, cikgu dah tunjuk banyak contoh. 3A, B, C. Satu bahagian tu 3 dan 9 contoh untuk nombor 3 ni je. 2 lagi ni boleh tak kamu buat sendiri? Boleh tak? Rasa-rasa boleh tak buat? Boleh. Buat ikut cara yang sama. Tulis cantik-cantik, kemas-kemas, buat ada ratus terdekat, 1000 terdekat, 10,000 terdekat. 2 ni je kamu kena buat sendiri. Yang lain tu boleh buat sendiri. Kalau tak faham boleh rujuk video nanti. Kalau boleh tak payah rujuk sangat. Cuba buat sendiri. Biar kamu buat, belajar balik semula apa yang kamu faham. Baru tahu kamu faham atau tak faham. Okey. Soalan ke, tak ada dah soalan 3 soalan. Okey, modul aktiviti. Ni extra sebab murid kelas Arif murid pandai kan. Jadi kamu kena buat extra. Ni latihan ni banyak tapi bukan cikgu nak kamu siapkan hari ni. Kamu diberi masa 1 minggu sampai minggu depan. Jadi buatlah satu hari satu. Jangan malas-malas. Jangan buka sekolah, dah nak buka sekolah. Cikgu minta buku baru nak buat soalan. Baru nak buat. Tu yang kamu nanti penat. Nanti kamu marah-marah cikgu juga tak ada mangsa. Okey, sekarang kerja extra untuk kamu. Modul aktiviti muka surat 5. Modul aktiviti muka surat 5. Okey, muka surat 5 Modul aktiviti tahu tak buku kuning kamu beli kat bookshop tu? Ni buku ni. Mana dah kat Malaysia. Okey ni buku ni Cikgu harap kamu dah buat. 1 hingga 4 cikgu dah lama suruh buat. Cikgu harap dah selesai. Okey, muka surat 5. Semua tentang pembundaran. Mari kita tengok. Cikgu tunjukkan contoh supaya kamu boleh buat. Nanti kan tak apa-apa kamu buat. Okey, kita tengok. Okey, ni daripada buku tu lah. Buku modul aktiviti tu bahagian A. Okey, ada banyak soalan. Dia ada petak-petak kecil. Ni cara cikgu nak kamu jawab. Ikut cara ni. Cikgu tak nak kamu terus tulis jawapan. Cikgu nak kamu tunjuk jalan kerja sebab cikgu nak kamu tahu, faham, betul-betul faham. Okey. Sekarang kita tengok soalan 1. Cikgu tunjuk contoh sikit je. Yang lain kamu kena buat sendiri supaya panduan. Okey, pulau terdekat iaitu bundarkan mengikut nilai tempat yang dinyatakan. Dia ada 4 nilai tempat diminta ni. Kotak-kotak dia pun kecil sebenarnya tapi tak apa. Kecil-kecil pun kamu buat ikut apa yang cikgu suruh. Okey, yang pertama pulau terdekat. Kamu tulis semula nombor ni dekat atas. Jadikan dia 2 baris. Tapi tak payah kamu lukis garisan buat 2 baris. Okey, lepas tu pulau. So kamu tunjuklah langkah pertama garis pulau. Bulatkan kanan. Kecil kan? Tambah sifar atas dia. Cikgu nak kamu tunjuk ni. Lepas tu jawapan dia sama dengan ini jawapan. Okey, maksud dia masa kamu jawab kena ada 2 baris nombor ni Okey, lepas tu tengok ratus terdekat. Sama juga ambil balik nombor yang sama, tulis. Okey, dia nak ratus so kita gariskan ratus, bulatkan sebelah kanannya. Check, kecil ke besar? Besar, so tambah 1 sama dengan. Ni nanti kamu tengok Okey, sama juga. Sekarang dia nak 1000. 1000 terdekat. So gariskan rumah 1000. Bulatkan kanan. Kecil ke besar? Kecil. Kecil tambah sifar. So tulislah yang depan ni kekal. 3 tambah sifar. 3 belakang dia sifar. Cikgu rasa korang dah terror lah. Kamu dah terror dah ni. Pulau 1000 pula. Sama juga ambil nombor yang sama. Tulis. Cari pulau 1000 garis. Bulat kanannya. Cek kecil ke besar. Tambah sifar untuk kecil. Sama dengan 10,000. Ini contoh nak jawab dalam buku aktiviti tu. Walaupun kotak dia kecil, kamu buatlah. Tak apa. Janji cikgu nak tengok jalan kerja. Sebab kamu sekarang masih asas. Kecuali cikgu nak yang terror sekali macam mana terror pun cikgu nak ada jalan kerja ni. Kalau ada jalan kerja ni, dia dengar arahan baguslah. Cikgu doa banyak-banyak, awak dapat A nanti. Kalau yang tak dengar cakap cikgu malas doa untuk awak. Sekati awak lah kalau tak nak dengar. Okey, yang lain tu buat sendiri. Boleh Okey, cikgu dah tunjuk untuk bahagian A. Sekarang kita tengok bahagian B. Macam mana nak buat bahagian B? Tandakan right pada jawapan yang betul. Ada soalan, ada nombor, dia ada unit. Kalau ada unit, kamu jangan sesekali tinggalkan unit kalau menulis. Ni tak payahlah sebab ni kamu cuma perlu tanda right. Dibundarkan kepada pulau 1000 ml terdekat menjadi 60,000 ml.
So langkah pertama dia nak Pulau Ribu gariskan Pulau Ribu, cek satu-satu. Yang ni cikgu tak buat bulat semua sebab kecil, ruangannya kecil jadi kamu nanti buatlah dalam buku kamu buat kamu garis, bulatkan, kita cek kanan, kecil ke besar ni? Kecil, tambah sifar. Jadi ni lah 50,000. Bukan, ni bukan jawapan. Jangan tanda, dia cuma suruh tanda right, jadi tak perlulah kamu tanda pangkah. Tak payah, biarkan kosong. Okay, lepas tu tengok nombor 2, Pulau Ribu. So cek garis Pulau Ribu, tengok kanan, besar. Besar tambah 1, 5 tambah 1, 6. Belakang tu sebenarnya sifar kan? Jadi 60,000. Sama tak dengan yang kehendak soalan? Jadi ini betul. Jadi kamu tanda right lah. Okey, lepas tu tengok yang ketiga pula. 61,325 ml. Gariskan Pulau Ribu sebab dia nak Pulau Ribu. Lepas tu bulat nanti. Okey, ni betul Okey, yang nombor 2, nombor 3 kamu buat sendiri Mesti kena cuba, praktis selalu. Latihan matematik ni kalau selalu buat latihan mesti boleh skor. Okey, dan bahagian C. Ni soalan keempat. Nyatakan 3 nombor yang menjadi 46,000 apabila dibudalkan kepada ribu terdekat. Okey, ini soalan keempat. Kalau macam ni, apa-apa nombor yang kamu beri, jawapan dia kalau cikgu cek dapat 46,000, cikgu akan terima. Boleh diterima. Contohnya 45,550. Katakan awak ambil nombor ni. Nombor ni pun boleh. Kalau awak bundal, lepas tu awak letak je apa-apa nombor, lepas tu awak try. Kalau gariskan dapat tak 46,000? Dapat boleh lah. Lepas tu ni contoh untuk bahagian sini cikgu letak contoh je. Dia ada banyak senarai nombor yang boleh diguna, yang boleh diterima untuk jawapan bahagian C ni Jadi kamu letak je mana-mana, nanti cikgu cek kalau dibundalkan pada ribu dapat 46,000, jawapan kamu tepat. Ini contoh-contohnya. Okey. Okey, cikgu dah siap terang, cikgu dah tunjuk step by step. Semua bahagian, sebab ada yang cakap tak tahu buat ni, tak tahu buat tu kan. Semua cikgu dah tunjuk contoh. Nanti tengok balik, rujuk balik. Dan tolong siapkan tugasan anda, latihan kamu. Sebab matematik memang kena berlatih. Latih to be berterusan Tak tahu PM cikgu. Boleh tanya. Okay, thank you. Itu untuk minggu ini. Cikgu tutup slide. Belum. Cikgu tutup slide dulu. Cikgu nak membebel. Sekejap Kenapa tu? Siapa tu? Sekejap Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan ni sebab cikgu dah cek yang hantar buku. Ada yang tak buat garis tepi. So, cikgu nak tunjuk ni. Okey. Buat garis tepi. Kamu kira 3 petak dari hujung ni. Buat garis guna pembaris. Sebagai seorang murid yang cemerlang, mesti ada alat tulis yang cukup. Mesti ada pembaris, pensel, pemadam, pengasah pensel. Tak semesti yang mahal-mahal. Yang murah-murah pun beli kat kedai Eko pun tak apa. Cikgu pun beli barang kat kedai Eko je. Tak kisah pun. Janji kita boleh guna. Kita jangan belagak sangat. Kita guna apa yang ada. Daripada awak kaya tapi pembaris pun tak ada tapi tak nak guna. Nanti cikgu rotan kat sekolah. Tolong lepas ni cikgu nak tengok kamu buat latihan. Ada garisan. Guna pensel. Beli pensel 2B. Jangan HB. 2B. Biar pekat sikit. Mata cikgu dah ada rampun dah tahu tanda buku-buku latihan kamu ni. Tulis tekan sikit. Lepas tu Rabu, tulis hari. Mesti mulakan dengan tulis hari. Lepas tu tulis tarikh. Hari ni tarikh 17 Februari 2021. Okey, mesti mulakan dengan ni. Untuk matematik, tulis uji diri muka surat 17. Latihan yang cikgu suruh. Buku teks tu kan? Kamu tulis ni dia. Uji diri muka surat 17. Okay, lepas tu tulis ke bawah salin. Dan bila salin angka, ni pastikan satu kotak, satu digit satu kotak. Satu digit satu kotak. Buat kemas-kemas. Belajar buat kerja kemas-kemas.
Satu digit satu kotak. Tak naklah longgar sebab dia dah kotak kecil. Jadi kamu kena buat satu digit satu kotak. Kalau tak nanti kamu buat tambah tolak darab bahagi nanti kamu sendiri pening. Cikgu tak apa. Cikgu sampai bila pun cikgu je lah insya-Allah. Jadi kamu masa depan kamu belum tahu. InsyaAllah cikgu doakan semua jadi orang hebat, orang cemerlang. Buat kerja kemas-kemas. Okey. Lepas tu modul. Modul cikgu harap kamu dah cek jawapan untuk bahagian depan. Bahagian objektif cikgu buat. Belum sempat nak buat video. Nanti cikgu buat dan cikgu akan uploadkan dan share dalam dekat Google Classroom. Okey. Itu saja. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada. Cikgu. Okay, kalau tak ada nanti buat apa? Cikgu saya tak ada. Tak ada apa? Ya. Cikgu, alignment tu apa? Alignment? Garisan. Okey. Sekarang nak ingatkan baik semula kerja kamu untuk minggu ni ada dua. Satu MT. Dua. Yang cikgu cakap tadi tu. Yang mana? Yang bawah. Yang cikgu cakap apa? Bawah. Nanti kamu tengok balik video ni Nanti kamu tengok balik video Yang cikgu di cakap Google tadi. Classroom ataupun dekat channel saya. Apa dia? Banyak cikgu cakap. Nanti kamu rujuklah balik Okey. Memang ganggu lah cikgu. Cikgu nak bagi tahu. Yang cikgu nak bagi tahu tu. Siapa ni? Siapa tu? Tu kot. Highlighter. Tak apa. Nanti awak tengok sendiri dekat video yang cikgu share lepas ni. Okey. MT 2. Mesti buat sari tarik garis tepi. Buat soalan-soalan tadi. Ya. Cikgu harap tak banyak. Kamu kena biasa pun. Kena biasakan jawab soalan-soalan banyak. Ya, sebab dah tahap 2. Soalan-soalan 1 jam masa kita kena jawab 40 soalan. Ya, jadi kamu kena biasakan buat latihan banyak. Paksa, tak ada pilihan tak ada pilihan untuk kamu. Kalau nak dapat A, nak cemerlang matematik, itu cara dia. Satu lagi buku aktiviti ke surat 5. Satu ke surat je. Buat baik-baik. Buat kemas-kemas. Itu sahaja dari cikgu. Ada pertanyaan tak? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, yang baru masuk ke tadi? Isabel. Siapa yang belum bagi nama cikgu tadi? Yang cikgu belum tik. Isabel. Airin Matisha dah. Nak cikgu cek kejap Ezra. Ezra cikgu. Siapa yang baru masuk tadi? Siapa lah nanti cikgu cek kat dalam. Ezra. Okey, setakat ni saja daripada Cikgu Yati untuk minggu ni. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin buat latihan, jaga diri baik-baik. Doa banyak-banyak supaya bersekolah di muka semula. Supaya kita dapat berjaya dalam kelas. Okey, take care semua, stay safe. Okay. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Welcome. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. 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 Kembar, biasanya kembar. Okay, bye.